Waalaikumsalam warahmatullahi. Letak siapa? Oh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan izinnya kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini, bertemu, duduk seketika untuk kita mendengar sedikit daripada kisah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sampai kepada kisah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat dengan baginda. Sebagaimana rapatnya, kalau kita teringat, apabila rapatnya dengan baginda Nabi ni, kita teringat apa ada Abu Bakar. Tapi ada seorang lagi yang begitu rapat dengan baginda Nabi ni sejak daripada Nabi belum lagi menerima wahyu. Maknanya Nabi belum sampai umur 40 lagi, tapi sahabat ini dah bersahabat, dah bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Uthman, dia bukan Ali. Ali ni adalah sepupu Nabi, anak kepada Abu Talib. Kalau Uthman ni dia kabilah lain, bukan kabilah Nabi. Dia banyak kabilah di Mekah tu. Semua tu Quraisy yang tinggal di Mekah, tapi banyak kabilah. Kemudian Abu Bakar ni memang sahabat daripada muda, tapi dia ni berasal daripada hamba. Maknanya dia ni seorang hamba yang mana kalau ikut Islamnya, hamba ni boleh, cuma ada cara-caranya. Kalau ikut orang di zaman dahulu kala ni, hamba ni ikut suka hati. Dia pergi tangkap orang, dia boleh jual jadi hamba. Tu style orang zaman dulu. Tapi ikut Islam tak boleh, cara tu salah. Ada satu bangsa ni yang besar lah pada dunia pada hari ni. Di negara dia tu, negara dia besar, ada lebih kurang 250 juta orang. Tapi dalam 20% negara tu orang yang bukan kulit putih, orang kulit hitam. Negara tu. Jadi pelik lah, macam mana negara tu orang boleh kulit hitam. Rupa-rupanya orang kulit hitam tu yang berada, kita panggil orang negro lah, orang daripada Afrika, boleh ada di negara itu. Macam mana boleh jadi? Sebab dia dijadikan hamba dulu. Dia berasal daripada Afrika. Orang putih ni berasal daripada Eropah. Jadi mereka dulu bila nak tanam kapas, nak tanam gandum, nak tanam tembakau dulu. Tembakau dulu masyhur di Virginia. Virginia ni kita dulu, bukan kita dululah, zaman muda-muda dulu. Kalau kita tak isap rokok, kita tak bersiguk. Tapi kalau rokok masyhur-masyhur dulu, rokok 35 ke, rokok Rossmann ke, zaman dulu-dulu ni biasa dia tulis itu daripada tembakau Virginia. Kawasan Virginia ni memang masyhur dengan rokok, dengan tembakau. Jadi tembakau itu
Bila nak tanam, orang putih ni dia malas nak menanam, akhirnya dia cari hamba-hamba daripada Afrika. Cara dia buat hamba daripada Afrika ni mudah je. Dia pergi tangkap, ikat dengan rantai, buat naik kapal, bawa pergi ke negeri sana tu, jadi hamba. Jadi hamba ni asalnya ramai Islam dulunya daripada Afrika, bawa pergi ke sana terus jadi Kristian. Jadi ramailah yang jadi Kristian. Tapi alhamdulillah ramai sekarang ni dah jadi Islam balik lah, hasil daripada dakwah, hasil daripada masuk penjara. Kadang-kadang masuk penjara jadi Islam dalam penjara ni. Jadi zaman Nabi kita ni, zaman Islam ni dulu, masa zaman Nabi ni dah ada dah hamba ni, sistem hamba ni memang ni. Dan kita pun kalau kita tengok dalam fiqh Islam, banyak benda-benda ni dia ada nama hamba. Dia kata kena melepaskan hamba, membebaskan hamba, macam tu. Maknanya dalam fiqh ni dia terima hamba ni. Tapi yang kisah sahabat yang kita nak cerita pada malam ni bukan nak cerita pasal hamba ni, nak cerita pasal dia ni seorang hamba. Macam mana dia boleh jadi seorang hamba? Kerana satu hari dia ceritanya, dia ni satu kabilah daripada kabilah Arab. Cuma ni mak dia ni, dia berjalan dengan mak dia. Masa tu umur dia katakan baru umur 6 ataupun 7 tahun. Muda sangat, budak lagi. Budak besar ni aku lebih kurang ni. Tahu umur awak berapa? 7-8 tahun gitu umur dia. Dia dengan mak dia. Mak dia bernama Su'da bintu Sa'labah, dia kata. Anak dia ni bernama Zaid. Tu Zaid bin Harisah. Ayah dia nama Harisah. Cuma hari tu mak dia ni ajak berjalan nak pergi ziarah keluarga dia. Jadi bawa pergi berjalan. Tengah jalan ni ada orang serang dia. Serang, tangkap. Dia tak tangkap mak dia tu, dia ambil anak dia. Ni jahat orang ni zaman dulu macam tu lah. Dia kira serang orang pun dah ambil. Bila dia tangkap orang tu, jual. Pergi jual lah. Dia pasar-pasar mana. Tu cerita Piramli tu betul tu. Yang dia bawa loceng se, keleng, hamba-hamba dia nak jual tu. Cuma Piramli tu mengarut sikit lah kan. Tapi nak ceritanya style macam tu ada dulu. Jadi dia pun jual lah. Dia tangkap budak ni, Zaid ni, umur 7 tahun ni. Dia bawa pergi ke satu pasar, nama dia Pasar Ukas. Pasar Ukas ni masyhur lah di tanah Arab dulu. Pasar tempat, bukan tempat jual orang, tempat jual macam-macam. Tapi dia bawa Zaid budak ni dia jual. Jadi pada masa tu dia kata bila dia jual, dia ni di luar Mekah, bukan di Mekah. Dibeli oleh seorang Arab daripada Quraisy ni yang bernama Hakim bin Hizam. Kita ni malas juga sebut nama-nama ni, tapi sebut je lah sikit-sikit lah. Bukan nak ingat nama ni, tapi maknanya dia ni adalah sepupu kepada Khadijah. Gitu. Hakim ni, Hakim bin Hizam ni sepupu kepada Khadijah. Khadijah mana? Khadijah Nur lah, nak jadi isteri Nabi tu. Tapi masa ni Nabi tak kahwin lagi dengan Khadijah. Gitu. Jadi Hakim ni dah dia beli hamba budak seorang ni. Dia bukan beli seorang je, banyak lagi yang lain dia beli. Sebab itulah orang dulu ni banyak hamba. Jadi dia bawa balik ke Mekah. Dia bawa balik jadi dia ada beberapa orang hamba. Jadi dia pun berkata kepada, nak bagilah sedekah kepada, nak hadiah lah, sedekah pula, nak bagi hadiah kepada Khadijah sepupu dia ni. Dia cakap lah, Khadijah, kau nak yang mana satu, ambil lah hamba budak-budak aku ni, ramai aku ni. Gitu. Jadi Khadijah tengok, dia berkenan kepada Zaid ni. Sebab dia tengok, dia kata kalau ikut dalam hadis yang cerita ni ialah sebab dia tengok Zaid ni ada nampak macam budak pandai sikit. Nampak macam, tak tahulah orang panggil benda dahi luah ke benda orang panggil kan. Comel dan cerdik nampak. Nampak cerdik. Jadi dia ambil. Ni tak kahwin lagi ni dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada tu dia pun kahwin. Khadijah kahwin dengan Nabi kita ni. Sebelum daripada Khadijah ni kahwin dengan Nabi kita, Khadijah dah berkahwin dengan orang lain. Dikatakan di dalam sirahnya, biasa kita dengar umur dia 40. Umur Nabi pada masa tu 25. Yang jadi kahwin ni sebab Nabi ni umur 25 dah buat bisnes. Tapi duit tak ada. Tapi bisnes. Jadi macam mana bisnes duit tak ada? Dia panggil sistem dia mudharabah. Mudharabah ni ialah
Style dulu dia, orang kaya-kaya akan beri duit kepada orang yang pandai berniaga, macam bagi, bukan bagi pinjam tapi bagi kongsi. Yang ni bagi duit, Nabi ni pandai berniaga, jadi Nabi ambil duit ni pergilah ke Syam. Ambil duit siapa? Duit Khadijah, sebab Khadijah orang kaya. Jadi bila bawa pergi ke Syam berniaga, bisnes, untung banyak. Bila untung banyak, Khadijah suka hati. Kemudian ada seorang pula tu ni hamba kepada Khadijah ni yang pergi bersama dengan Nabi. Jadi dia pergi, dia tengok, dia balik, dia cerita, dia kata bagus ni Muhammad ni macam ni macam ni macam ni. Khadijah pada masa tu baru bercerai dengan suami dia. Jadi habis iddah semualah semua tu. Jadi dia pun berkenan kepada Nabi kita. Jadi dia minta, dia minta. Orang kata kalau orang kita ni, perempuan cari lelaki ni benda timba cari tali, tak tahu benda lah style. Tali cari timba, kata timba cari tali. Tak tahulah mana-mana tu kata. Makna terbalik lah. Gitu. Tapi kalau kita aib lah ni, apa perempuan pergi minta lelaki, benda ni sebenarnya dalam Islam okey je, no problem. Kita je pergi buat problem ni. Kadang-kadang adat ni dah berkenan daripada dia duduk bergirlfriend dengan boyfriend kan, kesana kemari berdating, tak tentu pasal ni, buat dosa. Baik dia kahwin, biarlah timba cari tali, cari timba pun. Jadi akhirnya dah kahwin ini, masa kahwin Khadijah ni nak berilah hadiah kepada Nabi. Jadi dia berilah hadiah Zaid tadi ni. Ikutnya Zaid dah jadi muda sikit lah. Jadi akhirnya dia hiduplah dengan baginda Nabi SAW ni. Jadi macam anak dia sendiri, baik sangat dengan tuan dia, padahal hamba dengan tuan. Tapi dalam Islamnya dia ajar kita, ni kalau dah hamba lah, hamba tak ada lah sekarang ni, tapi mana tahu. Kalau hamba ni dalam Islam ni, dia kena jaga hamba ni, dia kena beri makan apa yang dia makan, apa yang dia pakai dia kena beri pakai. Macam tu. Bukanlah makna kalau kita beli, tapi janganlah maknanya kalau kita ada aircon kena pakai aircon jugalah ke dia kan. Macam tu lah maknanya kalau lebih kurang sekarang kan, gitu kan. Jadi tengok, kalau dalam contoh yang masyhurnya ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dengan hamba dia, masa dia nak pergi ambil kunci Baitul Maqdis. Ni cerita ni, orang Islam tawan Baitul Maqdis zaman Sayyidina Umar. Jadi akhirnya padri besar yang pegang kuasa di Baitul Maqdis ni beritahu, aku tak akan serahkan kunci Baitul Maqdis ni kecuali kepada bos kamu. Tentera kata, bos kami tu sebulan tu naik unta baru sampai, bukan naik jet, bukan naik apa. Jadi tak kira, dia terpanggil bos kamu datang. Jadi bos pun datang lah, kirim beritahu dia zaman tu kalau nak cepat naik kuda, kalau nak lambat sikit naik unta. Tapi unta tahan berjalan jauh, kuda dia laju je, lepas tu dia tak larat lah kuda. Jadi datanglah Sayyidina Umar dengan hamba dia. Jadi bila dia bergilir rupanya, ada yang kata baca Yasin, sudah baca Yasin tukar. Tahu ada yang kata bacalah berapa ayat, ada kata 50 ayat, dia kata dia tukar apa? Unta seekor, Sayyidina Umar dengan hamba dia tu gilir naik. Bukannya dia jadi driver bawa, Umar duduk di atas. Lepas tu pakaian lebih kurang. Bila sampai ke kota Baitul Maqdis tu, giliran dia ialah Umar tukang tarik tu. Mana kalau kita Umar jadi driver lah, gitu. Yang duduk dalam tidur sedap tu hamba dia. Jadi bila sampai ke kota situ tu, yang ni yang nak sambut ni, ketua Baitul Maqdis, padri situ, dia kata pada masa tu pergi sambut tu, pergi bersalam sambut dengan tu driver dia tu. Gitu. Lagi driver pergi tu yang duduk tidur lah, kata-kata kan. Yang duduk atas unta tu. Orang kata, hamba tu kata, bukan aku khalifah, tu yang bawah tu yang duduk. Sebab pakaian dia sama. Nak ceritanya ialah dalam Islam ni dia ajar kepada kita, kalau hamba dengan ni, itulah yang dibuat oleh Nabi walaupun sebelum daripada Islam. Sehingga Zaid ni sangat suka kepada Nabi sampai tak nak lari walaupun hamba. Kalau ikutnya hamba ni, dia hamba bukan orang gaji. Orang gaji ni dapat gaji, hamba tak dapat gaji.
dia kerja je, dia dapat makan dengan pakai je, setakat tu saja. Jadi akhirnya orang kata ni anak Nabi, sehingga orang kata ni bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, dia bukan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dah. Harisah tu ayah dia. Ayah dia tu duduk padang pasir mana tu, orang kabilah Arab tu tak tahu mana ni. Jadi cerita tu habis situ dulu. Itu fasa pertama, episod 1. Kita masuk episod 2. Cerita sekarang ni, episod 2 ni, ayah dia dengan mak dia tu, kita pergilah ke padang pasir tu. Sejak daripada Zaid ni hilang, anak dia ni, dia jadi pening kepala. Manalah anak aku, mana anak aku, duk cari, pusing cari habis, sebab tak tahu dia jual siapa yang beli anak dia tu. Sampai sekali ada orang daripada kabilah dia ni, kabilah Harisah ni, bukan Zaid, kabilah Harisah, dia pergi buat haji. Tiba-tiba terjumpa Zaid ni, dia kenal. Kamu bukan anak Harisah, dia kata. Iyalah anak Harisah, dia kata. Dah dia balik habis haji ni, dia balik report kepada ayah dia. Dia kata, aku jumpa dah anak kau duduk di Mekah rupanya, tinggal dengan seorang yang bernama Muhammad. Jadi ayah dia pun dah tahu benda ni, dia pun bungkus lah, cari semua benda, cari duit banyak-banyak sikit, kemudian pergilah ke Mekah ni nak tebus anak dia. Sayang kepada anak dia, sayang ayah kepada anak dia. Biar belanja habis tak apa, nak bebaskan anak masuk apa ni, masuk lokap, makan dadah, makan syabu. Ayah ni bergadai, bergolok tau. Sebab apa? Sayang tau. Macam itulah sayang. Anak kira apa dia ke. Jadi lepas tu cerita dia pergi ni, dia bawa duit, dia pergi jumpa Muhammad. Jadi jumpa Muhammad, tanya, dia pun panggil Zaid. Nabi kata, ni Nabi masa ni ni lagi belum lagi ni. Jadi dia kata, ni ayah kau sebenar. Dia kata, kau macam mana, nak ikut ayah ke, nak ikut ayah kau ke, nak ikut aku lah. Nabi kata nak ikut Muhammad ni. Tanya ayah dia, anak dia kata apa? Anak dia kata tak nak. Dia kata tak nak balik, nak duduk dengan Muhammad. Ayah dia marah lah pada masa tu kan. Apa kau anak tak guna lah, macam-macam sekali lah tu. Akhirnya dia pun balik lah semula dengan keadaan marah. Cerita dia balik cerita kepada mak dia. Mak dia kata, panggil tak tahu panggil apalah, kan panggil bini dia tu kan. Dia kata tak nak ikut dah. Zaid tu seronok sangat duduk di Mekah tu sampai tak nak balik. Tadi saya sebut sikit tadi cerita pasal Khadijah tadi. Khadijah tadi dia kahwin, dia katakan kalau ikut sirah biasa yang kita dengar, umur dia 40. Tapi sebenarnya umur 40 ni ada pertikaian lah di kalangan ulama-ulama sikit. Ada perbezaan pendapat. Sebab kalau ikut orang kata kenapa pula lah, ada orang duk cerita pula, dia kata Nabi kahwin dengan orang tua, umur 25, macam tak ada orang muda di Mekah ni. Kenapa nak kahwin dengan orang umur 40? Sebenarnya masalah umur Khadijah di 40 ke ataupun 30, sebenarnya ada banyak dalam tafsir. Dalam buku-buku sejarah Islam ada yang kata sebenarnya bukan umur dia 40, umur dia 30 je. Ada yang kata kurang lagi pun ada, 27 pada. Tapi dia lebih tua lah daripada Nabi. Tapi ada yang kata tak sampai 40. Jadi tapi kita bukan nak cerita benda tu lah malam ni di sini, topik tu. Tapi maknanya cerita tu sendiri ada perbezaan di kalangan pendapat ulama dari segi umur Khadijah. Bagi kita tak apalah mana-mana, yang penting kita percaya bahawa Nabi kita tu memang semua benda yang berlaku dalam hidup baginda Nabi adalah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebab, ada hikmah semua. Walaupun begini, walaupun begitu. Jadi lepas daripada tu, dah Zaid tak nak balik ni. Jadi start daripada tu lah, masyhur lagi lah Zaid pun bin Muhammad. Sehinggalah nama tu kekal, sehinggalah sampai kepada Madinah. Sehingga ayat turun, ayat Quran turun pada masa tu, iaitu wad'uhum liabaihim. Ayat Quran tu ada dalam surah Al-Ahzab. Wad'uhum liabaihim, panggillah mereka ini kepada ayah-ayah mereka. Itu maksud ayat tu. Wad'uhum liabaihim, panggil kepada makna sandarkan nama tu kepada ayah.
Jadi daripada situ startlah bermula hukum tak boleh kalau orang ambil anak angkat dia rubah nama ayah ni. Jadi haram benda tu. So apa, dia akan menyebabkan rosaknya keturunan. Tak, nanti nak menikah, nak kahwin, nak jadi ni, nak jadi ni. Kadang-kadang kita ambil, kita tukar nama. Dulu boleh, sekarang saya tak tahu, saya tak boleh dah kot rasanya. Tapi dulu boleh, suka hati dia tukar nama. Jadi orang kata, orang tak tahu. Kalau orang tak tahu, budak tu pun kadang-kadang budak tu tak tahu dia anak siapa. Sebab apa? Bin ni bin ayah dia, bin apa ni, bin ayah angkat. Lepas tu pusaka pula makan. Nanti salah semua. Itu semua tak boleh. Anak angkat tak boleh makan pusaka. Kalau nak beri harta kepada anak angkat ni, kena beri masa hidup ataupun wasiat, tu saja boleh. Wasiat tu pun, tapi wasiat tak boleh lebih daripada 1/3 lah. Kalau ada 1 juta, 1 juta banyaknya, tak apalah. Kalau ada kata 900,000, boleh 300,000 je, 1/3 saja, tak boleh lebih. Kalau nak beri 500,000, dia akan jadi 300,000 boleh beri, 200 lagi tu tak boleh beri kepada budak tu. Apa ni, pasal anak angkat. Jadi akhirnya sejak daripada tu Nabi Zaid ni diberi nama bin Muhammad. Lepas itulah baru bila dah turun ayat tadi tu dikembalikan balik kepada Zaid bin Harisah. Kenal balik semulalah. Jadi dia ni hamba, dia bukan orang kulit hitam, dia ni orang Arab dia ni. Kemudian selepas daripada tu ceritanya, maknanya nak cerita kehebatan Zaid ni, Nabi Aisyah pernah cerita Nabi ni tak pernah, kalau orang datang ke rumah dia keluar tak pakai baju. Kalau ikut aurat kita ni lelaki dengan orang ni, maknanya pusat ngelutut lah. Tapi Nabi kita SAW tak pernah tak pakai baju keluar ataupun pergi menyangkul luar rumah ke, pergi ambil kain ke, tak pernah Nabi macam tu. Bukan haram, tapi maksudnya ialah benda tu macam tak sesuai lah. Satu benda yang aib sikit lah kan. Nampak habis, nampak dengan bukan pusat, nampak apa panggil, nampak dada semua kan. Tu. Jadi Nabi tak pernah, kecuali Aisyah berkata sekali saja, iaitu ketika Zaid ini datang. Nabi keluar jumpa dengan Zaid tak pakai baju. Jadi ni Aisyah kata pelik lah sikit. Jadi ulama-ulama akhirnya buat kesimpulan nak menunjukkan sayangnya Nabi kita ni kepada Zaid. Sampai macam tu. Gitu. Jadi cerita ni selepas daripada tu, lepas daripada hijrahnya Nabi, dia ikut Nabi lah, ke mana-mana dia ikut Nabi. Dia dah masuk Islam, dia ni kira hamba yang pertama lah masuk Islam. Kalau dari segi hamba, Zaid. Dari segi budak, Ali. Dari segi perempuan, Khadijah. Dari segi yang lain tu anak-anak Nabi lah. Tu semua tu kira orang yang pertama lah masuk Islam. Anak Nabi semua Islam. Tak ada yang tak Islam, lambat Islam ke, tak ada. Cuma yang hijrah lambat ada, iaitu Zainab. Zainab dia lambat hijrah sebab dia kahwin dengan orang kafir. Orang kafir tu tak nak benarkan dia ni. Jadi bila tak nak benar, kalau seorang perempuan dia kena ikut suami dia. Seorang perempuan kalau kahwin, kalau tak kahwin, dia kena ikut mak ayah dia. Jadi mak ayah dia kata jangan pergi, tak boleh. Tapi bila dia kahwin, automatically dia akan berpindah kepada suami dia. Jadi kalau suami kata jangan pergilah, walaupun rumah mak ayah. Gitu. Dia kira dia suami nombor 1. Tapi kalau suami pula sebelum kahwin, mak dia dengan ayah dia lah, mak dia. Nabi kata ayah. Tapi lepas kahwin, mak ayah juga. Tak berubah maknanya. Dia bukan lepas kahwin isteri nombor 1. Tu pelik sikit tu. Mak dah hilang dah. Tak ada, dia tak ada. Orang lelaki dia tak berubah. Jadi perempuan dia akan berubah. Jadi seterusnya, jadi selepas daripada tu, jadi Nabi SAW cerita yang kita nak cerita seterusnya ni ialah malam ni nak cerita 2 orang ni, insyaAllah malam ni. Zaid dengan anak dia. Lepas ni insyaAllah sempat dengan cerita anak dia kot. Jadi cerita ni kita ringkas lah. Ringkas kan, Zaid ni dia berpindah dengan Nabi kita SAW ke Madinah, berhijrah, dan kemudian lepas tu berlakulah semua benda dia ikut. Nabi pergi ke mana dia ikut, berperang ikut, sampailah kepada satu peristiwa, iaitu peristiwa peperangan Mu'tah.
Mu'tah ni ialah satu peperangan yang pertama kali berlaku di antara Nabi dan juga orang Rom. Orang Rom ni kuasa besar pada masa tu. Kira orang hebat lah, tak ada lah. Tentera paling hebat dalam dunia pada masa tu dua. Satu Parsi, yang kedua Rom. Dua tu bergaduh saja. Masing-masing ada bom nuklear. Tu yang something sikit tu, dua-dua tu. Ikut suka hati dia. Jadi yang lain ni kecil-kecil, orang lain takut semua. Ni orang-orang Arab ni yang duduk di pada pasir ni, 100,000 Quraisy semua ni budak-budak je. Dia takut kepada tentera Parsi dan juga tentera Rom. Jadi bagi orang Arab, siapa yang berani lawan dengan Rom ni kira hebat lah. Hebat ni. Tak pernah orang Arab ni berani nak lawan dengan Rom. Jadi pertama kali Nabi kita ni selepas daripada Hudaibiyah ni tahun yang ke-6 Nabi SAW pun mulalah hantar surat sini kepada ketua-ketua negara. Sebab dah dapat pengiktirafan ni, bila Hudaibiyah tu maknanya pengiktirafan daripada orang Quraisy kepada Nabi. Maknanya Nabi sekarang ni dah menjadi satu kuasa dah. Orang Quraisy pun surrender dah sekarang ni. Muhammad ni memang hebat itu. Jadi sekarang Nabi pun hantar surat. Bila hantar surat ni, dia sampailah satu surat tu kepada orang-orang Rom ni. Gini, orang-orang Arab yang dekat dengan Rom. Dia orang Rom ni dia ada orang Arab pula yang jadi tukang jadi buffer dia lah. Jadi pengikut-pengikut dia. Dia masuk Kristian juga orang Arab ni. Tapi dia ikut kerajaan Rom. Di bawah perlindungan Rom lah. Jadi sampai surat Nabi kepada mereka ni, mereka buat apa? Dia bunuh hantar surat ni. Benda yang tak logik, orang tak buat pada masa tu. Orang-orang jahat macam mana pun pada masa tu, kalau orang hantar surat, orang tak boleh bunuh pun hantar surat tu. Paling-paling kuat pun, yang paling jahat pada masa tu, orang Parsi. Parsi bukan dia bunuh, dia ambil surat tu, dia koyak depan-depan tu kan. Tu saja dia berani buat pun. Lepas tu orang yang bawa surat tu balik semula kepada Nabi, sahabat Nabi. Ini dia bunuh sahabat tu. Nabi marah lah, macam ni tak boleh main ni. Apa main bunuh-bunuh ni? Gitu. Jadi Nabi pun bila dapat tahu benda tu, sahabat dibunuh, Nabi pun siap tentera. Peristiwa ni berlaku, dia kata pada tahun yang ke-7 yang ke-8. Jadi Nabi pun dah siap-siap ni, siapkan 3,000 orang, 3,000 tentera. Jadi kita nak katalah Nabi SAW kalau ikutnya maknanya tak tahu tentera berapa, tentera Quraisy. Dari segi maknanya memang Allah Ta'ala boleh beritahu kepada Nabi kan, tapi taklah Allah Ta'ala beritahu kan. Nabi pun siaplah 3,000. Kira 3,000 ni ramai, tak pernah lagi orang Arab ni 3,000 tentera dia. Kecuali dalam peperangan dulu, iaitu peperangan Ahzab. Jadi pergilah 3,000 tentera ni. Diketuai oleh Nabi lantik Zaid ni tadi ni, hamba, yang bekas hamba dia, tapi dia dah merdeka dah. Jadi lantik. Kemudian Nabi kata, aku lantik Zaid, tapi kalau Zaid ni mati, Ja'far ambil alih. Tapi kalau Ja'far mati, Abdullah ibn Rawahah ambil alih. Tu mana Nabi sebut 3 orang. Tak pernah sebelum daripada ni, kalau peperangan apa-apa, Nabi sebut 3 orang. Jadi biasanya orang pun rasa pelik lah masa ni. Kenapa Nabi sebut 3? Biasanya kalau 3 ni mati dah tu. Nak mati dah tu. Jadi sedih lah pada masa ni cerita ni. Sebab apa? Ni peperangan yang paling besar. Tak pernah lagi orang nak lawan kuasa besar ni. Macam kita nak lawan bapak tu lah. Duduk tu alik mana tu, alik laut tu kan. Pakai besar ni tentera. Tak tahu berapa. Mereka pun berjalan. 3,000 orang ni berjalan. Ketua dia Zaid tadi ni, Zaid bin Harisah, berjalan sampai dekat Jordan, sempadan Jordan dia kata, dekat Ma'an ni satu tempat di Jordan lah sekarang ni. Mu'tah ni di Jordan juga. Tentera Rom ni dekat Baitul Maqdis, dia punya kuasa. Jadi sampai di situ dapatlah berita, rupa-rupanya tentera Rom ni bukan 1,000, bukan 10,000, bukan 20,000, 200,000. Kita ni ada 3,000 je. 3,000 ni kena jentik telinga je dah. Ramai-ramai kau macam mana? Sikit lah. 3 lawan dengan 200. Kalau seorang lawan berapa tu kan maknanya kan? Pecah 200 tu bagi 3 maknanya 70,000. 7,000 mana? Seorang nak tahu 700. Bukan main. Jadi akhirnya mesyuarat. Sahabat ni pun mesyuarat lah. Mesyuarat 2 hari mesyuarat. Dia cerita dalam sirah. Bukan mudah kan?
Musyawaratnya apa? Musyawaratnya kita nak stop sini ke, kita balik ke, kita terus. Kita stop ni makna kita tunggu bantuan datang. Kita balik mana kita cancel dulu lah berlawan ni sebab tak logik nak lawan dengan 200,000. Kemudian satu lagi diceritakan tentera Rom ni dia rantai tu, dia tak nak bagi lari. Kita ni oak-oak macam ni lah 3,000 ni. Mesyuarat sahabat Nabi seorang tu, ketua tu, iaitu Abdullah ibn Rawahah, dia kata no, kata Nabi bila hantar kita ni mesti dia dah tahu dah, bukan nak suruh kita balik, kita pergilah mati syahid, apa susahnya. Gitu. Jadi akhirnya lepas daripada 2 hari mesyuarat, buat keputusan kita akan pergi juga. Pergilah daripada Ma'an tu, sekarang boleh tengok dalam peta Ma'an tu, sampailah ke sampailah ke Mu'tah. Mu'tah ni adalah tempat dia, nama Mu'tah sekarang ya. Mu'tah. Tempat tu lah masih ada lagi sampai sekarang ni, medan peperangan Mu'tah tu. Jadi akhirnya berlawan, peperangan yang dahsyat ni. Sebab apa? Orang berlawan biasanya kalau perang Badar tu 2-3 jam habis dah, selesai. Ini 2-3 hari tak habis ni. Style orang perang masa tu, dia akan perang siang hari, malam dia akan berhenti, jatuh matahari berhenti, rehat malam tu. Tak kira lah ni darah lah, balut, luka lah, semua sekali, makan dulu benda, esok lawan lagi tak habis. Jadi lawan lah 2-3 hari, semua tentera dah penat tau. Akhirnya dia ceritakan ni, yang pertama sekali syahid ialah Zaid ni, ketua ni. Bila Zaid ni meninggal, Nabi kita SAW ni duduk di Madinah. Nabi tak pergi. Nabi tapi dia boleh cerita kepada para sahabat ni live kepada sahabat yang duduk di Madinah ni. Nabi kata sekarang Zaid dah syahid, Nabi kata. Nabi dah tengok, orang lain tak tengok, bukan pasal TV depan masjid tu, bukan, tapi makna Nabi tu cerita, sahabat pun dengar. Tu nombor satu. Yang kedua, sekarang Nabi kata panji-panji Islam ini sedang diambil alih pula oleh Zaid, dia kata. Cuma nak cerita sini ni diambil oleh Ja'far. Yang kedua tadi Ja'far. Jadi bila Nabi cerita tu, pada masa ni kata Nabi menangis. Tak pernah Nabi menangis. Kalau Nabi menangis anak dia mati tu cerita lain. Tapi ni menangis sahabat ni. Sebab apa? Diceritakan sebab Nabi ni sayang sangat kepada Zaid ni. Daripada kecil bela dia ni kan. Sampai sekarang tiba-tiba dia syahid sana tu. Syahid tak balik dah. Bukan buat balik bukan naik kapal terbang hantar balik ke Madinah, tak dah, tanam sana lah dari Mu'tah tu. Jadi nak pergi tengok dia punya kubur dia, pergi tengok sana. Kubur tu ada 3. Ada 3 sederet, dekat-dekat lah. Saya pernah pergilah dulu masa saya kecil-kecil dulu, bukan kecil-kecil, umur 8 tahun duduk lah, masa belajar tu pergi tengok kubur tu. Dia ada kubur Ja'far, dia ada kubur Zaid, dia ada kubur Abdullah ibn Rawahah situ, dekat-dekat tiga-tiga ni ditanam situ. Jadi Zaid mula-mula sekali syahid, kemudian diambil alih oleh Ja'far pula lepas tu syahid. Tangan dia kena potong, tangan kiri kena potong, lepas tu tangan kanan kena potong. Mula-mula dia pegang pula dengan tangan kiri. Kalau macam mana tangan kena potong, keluar darah lah tak, tapi macam mana kuat lagi dia boleh pegang tu kan. Makna tu hebat lah tu, semangatnya dia. Sebab dia ketua, dia kira pada masa tu kalau ni jatuh, bendera tu jatuh, dia kira kalah. Sebab tu dia pegang juga kalau macam mana pun. Jadi datang orang kafir, orang Rom ni, dia potong tangan dia satu lagi, dia jatuh lagi, dia pegang dengan dada dia, orang belah tubuh dia tu, jadi mati. Pada masa ni dia kata di dalam di dalam hadis ni, hadis riwayat Bukhari, diceritakan bahawa pada dada dia tu ada lebih daripada 70 bekas tikaman. Semua tu dia kata daripada depan, tak ada daripada belakang. Maknanya depan tu makna dia berlawan lah ni. Mati syahid tu kena berlawan bukan sebab nak lari. Lepas tu pula lah diambil alih pula lepas tu oleh Ibn Rawah. Lepas tu Abdullah Rawah pun syahid juga. Jadi dia ada syair pada masa tu, sebelum dia mati tu dia bersyair. Syair tu hebat lah kan, kita tak baca lah, boleh cari sendiri insyaAllah. Nama dia syair. Sebab Ibn Rawah ni seorang penyair, dia pandai berpuisi. Jadi bila dia berpuisi tu sedih semua orang. Tengok-tengok dia pun syahid juga. Bila dia syahid habislah 3 orang. Nabi SAW kata masa tengok video ni, jangan tulis tengok video kalau tulis tengok nampak ni, dinampakkan oleh Allah Ta'ala ni. Nabi kata dah tak ada dah.
Syahid juga oleh Ibn Rawahah ni. Sekarang ni bendera tu siapa ambil pula? Orang Islam pada masa tu bila Ibn Rawahah dah jatuh dah, dia pun mesyuarat dengan segera. Kita nak lantik siapa Ustaz? Mesti ada ketua. Tak boleh orang Islam tak ada ketua. Jadi lantik-lantik cari-cari, tarik siapa? Khalid bin Al-Walid. Baru masuk Islam beberapa hari Khalid ni kan. Tapi sebab dia pandai berperang, jadi ambil dia, nanti kau jadi ketua sekarang Khalid. Dia pun jadi ketua. Ketua ni orang panggil ketua sementara lah ni. Ketua tak tahu benda kan. Ketua dalam ni lah. Jadi bila dia jadi ketua, dia pun aturlah peperangan gini-gini semua. Akhirnya dia pandainya Khalid bin Al-Walid ni, dia boleh buat lari tentera tu dan orang tak kejar. Orang sana tu ada 200,000. Kalau ikut peperangannya, siapa bila lari kita akan kejar sampai mati bunuh semua gitu. Tapi pandai dia pusing-pusing macam mana lah. Adalah teknik-teknik peperangan dia. Dia ni pusing sebab dia pusing-pusing bawa lari, dia masuk kanan, masuk kiri, masuk gini mana. Akhirnya dia bawa lari slow-slow. Tentera Rom tu tak kejar sebab apa? Tentera Rom fikir ni nak buat teknik apa benda pula ni kan. Ni tantah dia keluar daripada padang pasir, dia serang kita tengah padang tu kan. Jadi mereka takut nak kejar. Akhirnya tentera Islam pun balik ke benda ni, balik ke Madinah. Sampai ke Madinah, sampai berita ni, apa orang Madinah ni buat apa? Lontar batu. Dia kata Farrar, dia kata, "Oi, apa ni lari balik ni? Oi." Buat macam tu lah, buat malu apa lari dia. Dipanggil Farrar. Nabi SAW kata bukan, mereka ni Karrar. Mereka kata Karrar ni dalam bahasa Arabnya maknanya ialah akan ambil strategi lawan, akan pergi semula. Ni teknik nak pergi semula. Bukan ni, memang betul. Lepas daripada apa ni, dah syahid ni 3 orang ni, dah balik ni, tentera balik ni, Nabi buat strategi baru pula. Kita akan lawan sekali lagi. Macam mana lawan ni? Nak lawan pula ni. Yang tadi siapa? Yang tu Zaid. Lepas tu Zaid bin Harisah dah syahid. Kemudian Ja'far. Kemudian yang ketiganya Abdullah ibn Rawahah. Sekarang Nabi kita hantar tentera semula lawan. Dah bunyi betul. Jadi bila hantar tentera yang kedua ni, siapa nak jadi ketua pula? Nabi kata ambil anak dia tu, anak kepada Zaid tu. Mana anak dia? Usamah nama dia. Usamah, jadi Usamah bin Zaid bin Harisah. Usamah ni masa tu umur 19 tahun tu. Muda lagi baru sekolah A-level tak habis lagi. Jadi masa tu Nabi ambil dia sebab dia anak kepada ni. Dia ambil kuda yang sama yang digunakan oleh ayah dia untuk pergi perang semula tu. Masa tu dalam tentera tu Abu Bakar ada. Bukan tak ada. Orang besar ni, Umar pun ada. Big boss semua ada bawah tu. Tapi Nabi kata tak, Usamah jadi ketua. Untuk dengar cerita Usamah ni, kita akan sambung minggu depan. Bersambung cerita Usamah insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah kita tangguh dulu dengan baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.